Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita kehidupan dan kesempatan untuk kita bernafas pada hari ini, untuk kita masih lagi diberikan peluang untuk kita terus beramal dan terus beramal untuk mencari keredaannya. Dan yang paling penting kita mengharapkan agar Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat dan kemudahan untuk kita hidup di dunia untuk menjadi wasilah perjalanan kita menuju ke alam akhirat. Dan yang paling penting dalam bab ini ialah Allah terima amalan kita dan Allah redha kepada kita, supaya kita bertemu dengannya dalam keadaan kita diredai oleh Allah dan Allah redha kepada kita dan kita pun redha akan Tuhan kita itu menyambut kita ataupun membawa kita ke dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh kerana itu kita kena berusaha, setiap pribadi kita kena beramal. Ya, kita tidak mampu berkata apa-apa lagi melainkan bergantung kepada pribadi masing-masing untuk meningkatkan prestasinya dalam menghadapi perjalanan liku-liku yang menggerunkan pada akhir hayat kita ini, supaya kita dalam keadaan kita bertemu dengan Allah, ya, dalam keadaan kita mengenal pencipta kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Ya, oleh kerana itu, ya, masalah akidah adalah masalah yang penting. Bila kita menyaksikan rentetan perjalanan kehidupan kita ini, ya, akhlak kita dengan Allah amat penting. Ia merupakan asas segala-galanya. Ya, bila kita lihat perjalanan umat terdahulu sampai kepada akhir zaman, semua masalah itu bergantung kepada masalah akidah. Ya, masalah akidah yang mana ianya akan membawa kita kejayaan dunia ataupun kegagalan di dunia. Ya, kejayaan dunia dan kegagalan di dunia ini satu benda yang amat menyedihkan kerana ia adalah satu jambatan menuju kehidupan akhirat. Jika jambatan itu tidak baik, bagaimana kita boleh merentas atau meniti jambatan itu sampai ke alam akhirat? Oleh kerana itu, akidah merupakan tekanan yang paling penting dalam siri kehidupan kita. Akidah tidak boleh dibiarkan. Bertauhid kepada Allah mesti mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah perjalanan ini akan sampai kepada destinasi kita, yakni melihat wajah Allah. Itu hadaf kita, masuk syurga dan melihat wajah Allah dengan penuh kenikmatan. Ya, jadi tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan masalah di dunia ini tidak selesai jika akidah itu tidak betul. Oleh kerana itu, umat-umat yang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah bermula daripada masalah akidah. Masalah tauhid yang tidak jelas, akidah beriman dengan hari akhirat yang tidak jelas. Akhirnya Allah hancurkan umat-umat itu dan mereka dihidupkan nanti dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, dalam keadaan yang tidak beriman, dan mereka akan menyesal. Bukan sekadar itu tuan-tuan dan perempuan, tetapi waktu di alam nazak itu pun mereka dah menyesal. Waktu mereka di alam yang mana akan berpisah antara dunia dengan kehidupan akhirat, kehidupan alam barzah itu, mereka dah menyesal. Dan di dalam alam kubur dah menyesal, dan di dalam alam awal, alam akhirat itu, ya, pun menyesal, sehingga mereka nak dimasukkan dalam neraka pun mereka menyesal. Dah masuk neraka, dah tak boleh kata apalah, memang sesalan untuk abad selama-lamanya. Tuan-tuan dan perempuan, ianya satu berita yang menggerunkan, yakni berita yang menakutkan jika kita tidak berhati-hati sebagai seorang yang beriman membersihkan akidah kita. Ramai yang kata, yang melihat ianya satu perkara yang remeh, tetapi bila kita menyaksikan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, ya, terutamanya ayat Quran yang menceritakan bagaimana kedudukan Fir'aun di saat-saat dia nak mati. Ya, Fir'aun di saat-saat dia nak mati, dia boleh mengucap la ilaha illallah, tetapi di alam nazak yang mana roh dah sampai ke kerongkong,
Dia mengisytiharkan Tuhan yang sebenar itu adalah Allah. Tapi boleh terima ke? Tak boleh terima. Kenapa? Kerana segala-galanya berakhir di situ. Ya, Rasulullah mengatakan dua tempat yang mana jika ianya bertaubat maka ianya tidak akan diterima. Apa dia? Yakni bila nyawa sampai di kerongkong. Yakni itu kita akan berhadapan semua. Kita akan berhadapan bahawa nyawa kita akan sampai di kerongkong. Ya. Satu hari nanti. Dan waktu itu dah tak ada dah. Waktu itu kita akan berpisah dengan kaum keluarga walaupun kita sayang macam mana. Yang kedua, waktu matahari terbit sebelah barat. Itu mungkin. Ya, mungkin kita katakan adakah kita akan sampai, wallahualam, kita pun tak tahu. Tetapi peristiwa itu akan berlaku. Cuma dua perkara ini menakutkan. Jangan sampai kita pada waktu itu kita tak ada nak bertaubat. Itu je yang paling penting. Kita kena tahu jangan sampai pada waktu itu kita tidak dan bertaubat. Na'udzubillah. Baik. Jadi oleh kerana itu penyesalan bermula daripada bab akidah ini kita menyaksikan kalaulah Fir'aun dah dihadapi dalam keadaan yang begitu. Bukti dia, cuba buka surah Yunus. Mari kita tengok kejap surah Yunus. Surah Yunus, surah yang ke 10. Ayat 90. Ini di antara gambaran-gambaran yang Allah ceritakan bagaimana Fir'aun dia nak mati itu. Apa yang dinampakkan? Kalau kita saksikan nanti ya ayat-ayat yang lain, waktu kita nak mati ni pun, walaupun kita ingat kita ada amalan soleh, rupanya amalan soleh kita mungkin tak cukup. Kita akan dinampakkan amalan soleh itu waktu kita nak mati sehingga kita bercakap, ya Allah tangguhkan kematian kita. Okey, ini dia. Surah yang ke-10 juzuk yang ke-11. Surah Yunus ayat yang ke-90. 200 muka surat 219 bagi mereka yang memiliki Quran seperti saya juga. Apa Allah berfirman? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? Ayat 90. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri, yakni aku masuk Islam. Tuan-tuan dan perempuan, di saat-saat Fir'aun yang sebelum itu mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, kalimah Rabb digunakan, aku punya kuasa, super power, segala-gala kehebatan itu milik aku. Tetapi pada hari dia nak mati, dilihatkan tauhid yang sebenar, dinampakkan tauhid yang sebenar. Dia tidak bicara yang lain dah. Dia bicara kepada ilah. Oleh kerana itu kalimah Tuhan yang sebenar itu akhirnya muncul, yang menyebabkan dia mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan Bani Israel. Nampak tak? Oleh kerana itu kalimah la ilaha illallah ini agung. Mengiktirafkan, kita iktirafkan kewujudan Allah dan kebesaran Allah yang berhak disembah itu. Ya, Fir'aun dinampakkan betapa hebatnya kalimah ini, ya, ataupun beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya,
maka akhirnya dia mengiktirafkan kewujudan Allah, tetapi alangkah sayangnya dia mengiktirafkan di dalam keadaan taubat dia tidak diterima. Bayangkan dia mampu bercakap tetapi dia tidak diterima lagi taubat dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu masalah yang besar. Ya, ini adalah masalah yang besar. Na'udzubillah. Nampak tak penyesalan? Penyesalan yang pertama sekali apabila tidak bertauhidkan kepada Allah dengan tauhid yang betul. Kita berhadapan dengan masalah ini juga. Walaupun kita mengaku sebagai seorang Muslim, tapi bagaimana tauhid kita bertauhid kepada Allah? Bagaimana kita beriman kepada Allah? Satu pertanyaan, adakah iman kita mengikut cara Rasulullah sedangkan kita akan menjawab soalan-soalan nanti di akhirat kelak? Tuan-tuan dan perempuan, kita tahu waktu kita periksa dulu, di zaman kita periksa, soalan mesti jawab seperti mana yang tertulis di dalam buku. Dan begitu juga dalam masalah tauhid mesti dijawab sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Tiba-tiba kita ambil tauhid selain daripada yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita ambil tauhid falsafah misalnya. Bagaimana kita nak jawab depan Allah nanti? Sedangkan tauhid yang telah disilibuskan kepada kita mengikut Rasulullah adalah tauhid yang beriman kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu Muhammad beriman seperti mana kamu semua beriman, Rasulullah dan para sahabat, sesungguhnya mereka itu akan mendapat petunjuk. Lihat bagaimana pentingnya masalah tauhid. Silibus kita mesti mengikut cara silibus Rasulullah, baru boleh kita jawab. Kalau tidak, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Untuk orang yang berakal, dia tidak akan memikirkan alah boleh pusing-pusing. Tak, itu bukan cara seorang yang profesional ataupun bijak dalam memahami akademik berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, mana ada boleh satu benda yang telah ditetapkan lalu diubah-ubah, apa salahnya? Tak. Ya, itu semua orang tahu, apatah lagi jika seorang itu mempunyai produk dia sendiri, ya, tiba-tiba orang nak ubah sesuka hati, memang tidak akan jadi. Okey, jadi oleh kerana itu dalam bab ini masalah tauhid clear, kena clear kita. Penyesalan Firaun telah istiharkan. Itu sewaktu dia nak mati. Kalau di dalam kubur pun, ya, ataupun di alam roh yang dikata, kemana kamu nak bawa kemana kamu nak bawa aku, yang Rasulullah ceritakan. Ya, sewaktu kita ataupun mayat itu dibawa ke kuburan, dia dalam keadaan menyesal dan takut. Itu belum lagi pada hari kiamat, pada hari orang-orang berada di dalam nikmat ahli syurga dan orang yang diseksakan dalam neraka. Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr. Cuba buka surah Al-Hijr, surah yang ke-15, juzuk ke-13, ayat, kita lihat ayat yang kedua, pertama dan kedua. Okey. Jumpa? Surah Al-Hijr, surah yang ke-15, juzuk yang ke-13, muka surat, juzuk yang ke-14, muka surat 262. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mulakan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Alif lam ra, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini adalah sebahagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan. Okay? Jadi clear ayat ni, kita beriman sahaja. Mana Al-Quran kitab yang sempurna yang menerangkan penjelasan dengan jelas sejelas-jelasnya. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan
kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Nampak tak? Ayat ni jelas menceritakan bahawa orang kafir berada di akhirat bercita-cita kalau boleh aku jadi orang Islam pun tak apa. Ya, hanya mengucap kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu aku lolak buat perkara munkar pun tak apa. Ya, kerana apa? Kedudukan kalimah Muslim, kalimah syahadat itu besar. Bila seorang tu mengucap dua kalimah syahadah, kedudukan dia tu tinggi di sisi Allah. Maka dia ni, ya, walaupun berdosa, peluang masuk syurga tu ada. Selagi dia tidak mensyirikkan Allah, peluang masuk syurga tu clear. Mungkin dia berdosa, mungkin dia berzina, mungkin dia buat tu, mungkin dia buat ni. Tapi tentulah berdosa lah. Tapi tentu dia azab mengikut kehendak Allah. Tetapi orang kafir ni, hatta seperti Abu Talib, Abu Jahal dan Abu Lahab yang berada dengan depan Rasulullah, yang mana bahasa mereka adalah bahasa Rasul, bahasa Arab, yang boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mereka tak nak mengucap. Mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Waktu itulah mereka akan mengetahui betapa hebatnya kalimah la ilaha illallah dan betapa hebatnya seorang Muslim di sisi Allah. Sehingga kan orang-orang Islam ini akan terselamat. Ini puncanya apabila mereka melihat orang Islam walaupun berdosa dilepaskan dari neraka. Walau diseksa, dilepaskan dari neraka. Dan akhirnya tidak ada orang-orang Islam, ya, melainkan orang-orang kafir sahaja di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Okay? Jadi itu dia. Maka di sini amat penting bagi kita mengetahui, ya, dalam bab ini mengenali pencipta kita dengan sebaik-baik mungkin adalah penting supaya kita tidak terjebak di dalam kerosakan akidah yang merupakan hubungan kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah, ya. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Jadi kita sambung balik pelajaran kita yang lepas, masih lagi berkisar pada muka surat 73 di bawah tajuk menuntut ilmu, ya. Di antara perkara yang penting untuk kita mencapai akhlak yang mulia, menuntut ilmu. Kita sambung balik. Ambil dalam muka surat 73 bahagian baris nombor 2. Terkadang seorang beranggapan diri pemberani padahal sejati dia hanya seorang yang nekat dan ngawur. Ada orang merasa telah jujur dalam ucapan dan selalu berbicara benar, padahal sejatinya dia suka menebar isu dan mengadu domba. Ada juga orang yang selalu lembut serta terlalu merendah, padahal hakikatnya dia adalah sosok yang kalah, yang lemah lagi tidak berdaya. Ya, ini kita telah terangkan pada pelajaran yang lepas bahawa setengah orang tu kita nampak dia merasakan dia betul, dia hanya menyampaikan tapi dia tidak perasan bahawa dia terjebak dalam mengumpat dan mengadu domba. Dan begitu juga dalam bab ini, kita nampak dia ni mengalah. Ya, Masya Allah, dia ni mengalah selalu. Tetapi bukan mengalah itu sifat yang sebenar ada pada dia. Tetapi sebenarnya dia penakut. Dia tak berani dan juga dia tidak mampu untuk melawan. Itu sebab dia terpaksa mengalah. Itu je puncanya. Jadi, jika disebabkan perbuatan yang baik itu, jika dia mampu untuk berdebat, maka dia tak berdebat, maka itu memang akhlak yang mulia. Dia mengalah, walaupun apa dia mampu untuk berlawan lagi, tetapi dia ambil keputusan untuk mengalah. Itu akhlak yang mulia. Dengan arti kata lain, bahawa dia cuba menjaga pribadi dia dengan bimbingan akhlak. Berbeza dengan orang yang mengalah tapi tak mampu. Dia bukan apa, aku tak mampu nak lawan. Kalau aku lawan, aku lepuk dia teruk. Berarti dia ada bercita-cita untuk berlawan, ya, tetapi dia tak mampu. Oleh kerana itu tak sama. Tak sama. Berbeza dengan seorang yang mampu seperti Rasulullah SAW pada hari Fathul Mekah. Dia mampu menghukum orang-orang Quraisy yang menderhaka dia dan menyakiti dia pada satu ketika dahulu. Tapi dia mengambil sifat ataupun sikap memaafkan. Itu menunjukkan kehebatan. Tuan-tuan dan puan, bagaimana Allah membimbing Rasulullah. Lihat sahaja Rasulullah, seorang Nabi utusan Allah yang mempunyai sifat pengasih, pengampun. Yang mana sifat Allah lebih hebat daripada itu, yang mana pengampunannya, ya, tidak siapa yang jangka.
Tak ada siapa yang jangka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, berdoa Allah bagi petunjuklah kepada orang-orang yang kita sayang dalam jika dia terjebak dalam masalah dosa. Jangan kita menghukum kamu begini, kamu, yalah kita tegurlah dia betul. Tetapi kita jangan mengatakan kamu ahli neraka, kamu tak. Allah tidak begitu. Kerana sifat Allah itu, kerana dia masih Muslim, masih ada ruang untuk pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kadang-kadang kita memandang remeh kepada amalan-amalan ini. Ya, amalan-amalan remeh je, kita anggap alah tak ada apa-apa, kecil je, nothing pun. Kan, salat. Ya. Kita tengok alah bagilah air secawan ke, segelas ke, sebotol ke. Kita rasa alah remeh benda-benda macam tu, 5 sen nak sedekah dalam tu. Kan? Jangan. Apabila seorang wanita bari, yang ni pelacur, yang dikatakan pelacur, dalam riwayat yang lain lelaki dari kalangan Bani Israel yang berjalan di padang pasir dalam keadaan mengah, penat, dahaga sangat-sangat. Dia cari bekalan air, tak ada. Akhirnya dia nampak di dalam ada telaga buta, di situ ada sedikit air. Lalu dia terjun ke dalam tu dan dia minum air. Bila dia minum air, dia rasa dah puas. Lepas tu dia naik, dia dapati ada anjing di atas kawasan telaga tu. Kalau ditinggalkan anjing tu, memang tak ada apa-apa. Ditinggal. Tak salah dia. Tak salah. Tetapi dalam hatinya terdetik sifat ihsan dia. Ya, sifat kesian dia. Anjing ni pun hadapi macam mana aku hadapi. Dan kita tahu kedudukan anjing. Ya, bagaimana kedudukannya. Lalu dia mengatakan, anjing ini berhadapan seperti mana aku hadapi tadi. Lalu dia turun dan dia ambil khuf dia. Dia masukkan air, lalu digigit, dia naik ke atas. Lalu dituangkan kepada anjing yang dahaga tu. Lalu Allah ampunkan dosa dia. Yang mana tuangkan air itu kerana nak bantu binatang yang dahaga ni begini, maka Allah ampunkan dosa dia dan dimasukkan dalam syurga. Sedangkan dia dalam istilah permulaan tadi ialah bari, yakni ahli penzina di zaman itu. Tapi disebabkan kadang-kadang mungkin dia melakukan itu kerana apa? Kerana terpaksa. Dia melakukan kerana berbagai-bagai bentuk yang mungkin diihtimalkan bukan dia nak benda tu, tapi dia tak nak, tapi terpaksa. Ya, na'udzubillah min zalik. Lalu Allah ampunkan dosa dia dan dimasukkan ke dalam syurga. Oleh kerana itu jangan kita memandang remeh dalam bab akhlak-akhlak yang baik ini. Jangan pandang remeh. Buatlah apa saja yang boleh mendatangkan kebaikan, kerana apa? Dia boleh membimbing kita ke dalam syurga. Baik. Bersikap keras dalam kondisi pada saat diperlukan kelembutan, termasuk sikap sembrono dan kasar. Sebaliknya bersikap lembut dalam kondisi tidak diperlukan suatu ketegasan, termasuk wujud kelemahan. Yang ini dua perkara yang saya sebutkan tadi. Benda yang perlu ditegas, kita kena tegas. Benda yang perlu bertolak ansur, kita kena bertolak ansur. Kalau benda yang perlu bertegas, kita tak bertegas, itu tanda kelemahan kita. Benda yang perlu bertolak ansur, kita tak bertolak ansur, itu tanda keegoan kita. Jadi dua-duanya tidak baik. Maka stabilkan atau betulkan supaya kita bertolak ansur pada tempat yang boleh bertolak ansur dan kita bertegas dalam perkara yang perlu ditegaskan. Ya. Kerana apa? Kerajaan yang kukuh ataupun suatu masyarakat yang kukuh ialah tegas dalam sistem disiplin mereka. Yang ini berdisiplin. Dan kita menyaksikan negara-negara yang tidak berdisiplin. Ya, macam mana hancur tunggal-langgang. Ya. Yang kita saksikan dalam video seperti di Brazil, macam mana berlaku curi depan mata je. Dia main ragut je, begitu saja. Tak ada orang pun nak bantu. Ya, tak ada disiplin. Tak ada sistem. Ya. Kenapa? Sistem itu diganggu dengan rasuah, dengan berbagai-bagai. Itu di antara masalah-masalah. Na'udzubillah. Tanpa ilmu kedermawanan, seorang itu bisa sampai pada sikap boros. Tetapi kerana kebodohannya, dia menyangka dirinya sangat dermawan lagi terpuji. Dia tidak sedar bahawa dirinya adalah seorang pemboros. Ya, itu dia. Nampak Masya Allah, dia derma punya banyaknya. Tetapi sebenarnya, derma itu ada guideline dia yang mana kita kena tahu. Paling kurang, ya, paling banyak 1/3. Itu pun Rasulullah kata, as-sulus wa sulusul kathir. Maka janganlah kita nak tunjukkan kita ni ahli derma. Aku derma segala hartaku untuk semua.
maka ia menerjunkan kita dalam binasa. Kerana ini pengalaman orang satu ketika yang semangat, macam ada seorang pengikut Al-Arqam pada ketika itu. Dia gadaikan rumah untuk Al-Arqam, yakni perjuangan agama dia. Itu je dia ada harta. Ya, itu je dia ada harta. Sehingga kan sampai keluar keratan akhbar tu yang saya baca, ya, sampai berlaku saman menyaman lah apalah semua tu. Ya, akhirnya disebabkan salah dalam sistem ilmu yang salah. Jadi bukan caranya begitu. Kena ada ilmu. Okey. Ada juga orang yang mengira telah memberi manfaat kepada orang lain dengan cara memujinya secara berlebihan. Padahal sejati sebenarnya dia telah memenggal leher orang itu kerana pujian yang demikian itu justru mencelakai yang dipuji. Ya, yang mana Rasulullah kata lontar orang yang memuji itu dengan tanah tu disebabkan setengah orang dia puji untuk ada benda. Dia puji itu angkat-angkat orang tu ada benda. Lepas tu orang tu dah terangkat, dia ambil lah apa yang boleh di bawah orang tu dan lepas tu dibiarkan. Orang tu pun syok sendiri je. Okey. Jadi tanpa ilmu dalam bab ini kita tak tahu bahawa pujian itu baik ataupun buruk. Itu pasal orang yang beriman tidak suka dipuji. Ya, tidak suka dipuji. Mereka lakukan amal kerana Allah, cukuplah Allah sebagai hitungannya. Ya, kalau orang puji astagfirullah, dia akan beristighfar. Okey. Melihat sejumlah jenis manusia di atas, ada yang cukup disadarkan dengan isyarat, namun ada harus disedarkan dengan penjelasan pena dan lisan. Bahkan sebahagian lain tidak bisa dicegah kecuali dengan pukulan dan pecutan. Okey, ini di antara perkara yang menarik. Ya, ada benda orang yang boleh dinasihat hanya dengan melihat sahaja. Ada benda orang yang boleh nasihat dengan teguran yang maksudnya sinis. Ya, teguran sinis. Ya, orang tak nak direct pada dia, orang tegur sinis. Tetapi ada yang tak faham, maka kena tegur direct. Tegur direct. Maka ada yang tak faham lagi, kena pump. Dikatakan begitulah kaedah-kaedahnya. Yang seperti mana yang pernah dibuat pada zaman Rasulullah. Dan juga yang masyhur seperti zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kita menyaksikan bagaimana dia menjalankan satu sistem yang mengajar, mendidik kepada orang-orang yang berbagai-bagai ini. Kita mempunyai masyarakat yang berbagai-bagai. Itu pasal bila Hajjaj dihantarkan di Kufah, memang sesuai kedudukan orang Kufah yang berhadapan dengan perangai yang begitu. Yang dikatakan kurang ajar. Ya, Hajjaj mengajar mereka sampai mereka tunduk, takut pada Hajjaj. Takut bukan kerana nak taat, takut pada Hajjaj. Ya. Ianya kadang-kadang penting. Macam mana apabila Sayyidina Umar melihat lelaki dan perempuan, pasangan suami isteri dah betul dah, tetapi jalan bersenda gurau dengan cara yang tidak selesa di depan orang ramai. Perbuatan itu layak dilakukan di rumah. Umar marah. Bukan di sini kamu nak tunjuk kemesraan kamu, cinta kamu, tetapi di rumah. Itu dia, tegas. Takut mereka. Dia pukul orang-orang yang buat yang tak betul, yang mana bercanggah. Lelaki ditegurkan, Masya Allah jalan tunduk waraknya, Masya Allah jalan. Ya, sampai langgar tiang telefon. Sayyidina Umar kata, kenapa kamu jalan begini? Ini bukan jalan sebagai seorang Muslim yang gagah. Itu dia. Dia nak jalan tu, ya, menunjukkan kegagahan kita. Itu dia, Sayyidina Umar. Dan saya teringat dalam satu kisah Sayyidina Umar. Ya. Kisah Sabir. Seorang lelaki ni nama dia Sabir. Zaman Sayyidina Umar. Ya. Yang mana dia ni, fikrah dia adalah mirip-mirip kepada Khawarij. Ialah fikrah Khawarij. Yang mana muncul pada zaman Sayyidina Umar dah muncul. Tapi mereka takut dengan Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Osman dah muncul dengan jelas. Dan zaman Sayyidina Ali muncul dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Sabir ni dia pergi bertanya satu pertanyaan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dapat mengesan pertanyaan ini adalah pertanyaan bukan nak tanya. Dia ada soalan untuk nak dapat maklumat, nak tahu. Itu bagus. Ada soalan bukan nak tanya tapi nak ngena. Itu masalah. Ya. Ada soalan dia buat-buat tak tahu. Sebenarnya dia tahu tapi ada benda yang dia nak rancangkan.
Ni Sobir ni. Ya. Sobir ni, dia datang bertemu dengan Saidina Umar. Lalu dia kata, ya Amirul Mukminin, aku nak tanya satu perkara. Lalu dia tanya. Lalu Umar menjawab, sini Sobir. Lepas tu dia pegangnya, lepas tu dia panggil. Ya, tenteranya, tangkap si Sobir, masukkan dalam penjara. Lalu dipukul dalam penjara. Saya tak ingat berapa tahun dia ataupun berapa tempoh dia dalam penjara. Tuan-tuan dan perempuan, dia pukul di rotannya di sana disebabkan soalan cepu mas yang dia bagi. Dia tak sangka Saidina Umar akan buat begitu. Ya. Tapi kena tengok ya, apa Saidina buat begitu, kita tengok. Kerana akhir cerita tu. Ya, jangan tengok situ, apa Saidina Umar orang tanya pun kena rotan. Ya. Okey, jangan. Ya. Kerana apa? Hikmah seorang pemimpin yang melihat jauh lain daripada orang lain. Apabila kewafatan, dia dibebaskan. Selepas tu dia dibebaskan. Selepas kewafatan Saidina Umar, naik Saidina Osman. Lepas wafat Saidina Osman, naik Saidina Ali. Yang kita tahu berlakunya peperangan Nahrawan. Peperangan yang besar itu. Maka waktu itu muncul golongan-golongan Khawarij. Mereka keluar dengan kekuatan mereka. Lalu mereka jumpa dengan Sobir. Ya, jumpa dengan lelaki ini. Ini menunjukkan dia ni dulu Khawarij. Lalu mereka kata, ya Sobir, inilah waktu yang mana kita kena tunjuk kehebatan kita. Nak perang ni. Ya, kita lawan. Ya, lawan Ali. Mereka tak sebut Saidina Ali Amirul Mukminin. Mereka tak iktiraf. Kita lawan Ali. Apa Sobir jawab? Wallahi, aku tidak akan keluar. Aku tak akan keluar. Allamani rajulun soleh. Sesungguhnya lelaki yang soleh itu telah mengajar aku. Siapa dia? Saidina Umar mengajar dia. Ya, Saidina Umar mengajar dia supaya beradab, berakhlak dan tahu tentang kedudukan apa yang kamu soal itu sebenarnya adalah soalan yang berbahaya. Soalan yang ada unsur perpecahan. Soalan yang mana berunsur Khawarij. Lalu dia tak berani keluar. Dan betul apa yang dibuatkan keputusannya. Pada hari Nahrawan itu, ramai Khawarij yang mati. Dan dia terselamat. Nampak tak? Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, ini dia. Ya, ini dia. Bila kita baca balik dalam ni, yang mana sebahagian lain tidak bisa dicegah kecuali dengan pukulan dan pecutan. Yang ini perlu ditegaskan. Kalau perlu dipenjara, dipenjara. Kalau perlu dirotan, dirotan. Kalau perlu apa-apa juga perlu, maka dibuat. Ini dia. Itu pasal sistem hudud dijalankan. Ya, supaya beradab dalam kamu hidup bermasyarakat. Jangan nak tuduh orang wanita berzina kalau tidak ada saksi. Kalau kamu bertiga je yang berkata dengan tidak ada saksi, kamu dirotan sebagai takdib, mengajak. Itu dia hukum hudud dalam Islam. Dahsyat. Kerana itu semua hukum hakam di dalam Islam, hukum pemerintahan adalah mengajar adab kepada mereka. Itu pasal bila kerajaan menetapkan sistem-sistem tertentu dalam sistem jalan raya, janganlah kita lawan, janganlah kita nak mempertikaikan untuk kebaikan masyarakat umum. Ini sikit apalah denda pula, dah kita salah. Ada ke polis nak denda sesuka hati? Rasanya tak ada. Ya, parking salah, kena tanggunglah. Ya, speed trap kita lajukan, kena tanggunglah. Okey, jadi dalam bab ini ada benda yang kita kena faham elok-elok, ketaatan mutlak kena ada. Supaya tidak dihukum dengan hukuman yang kita buat sendiri, ya, kesalahan kita juga. Okey. Allah berfirman, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata
Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Itu dia. Dengan arti kata lain, ayat ini menceritakan bagaimana dia telah menetapkan kitab dan neraca keadilan manusia supaya manusia dapat berlaku adil dalam bab. Itu dia. Pentingnya mengikut peraturan, yakni neraca keadilan supaya kita mengikut peraturan. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan di zaman Rasulullah SAW bila peraturan itu dijalankan dengan adil, maksudnya dengan telitinya pihak hakim yang mengkajinya, dengan telitinya peguam-peguam bela yang datang dengan membawa bukti, dengan telitinya maklumat-maklumat yang diteliti, tidak ada unsur rasuah, tidak ada unsur tekanan, maka disitulah datang keadilan. Sehingga kan apabila Usamah ibn Zaid diminta untuk bagi tahu Rasulullah supaya syafaatkan wanita Quraisy ini daripada keturunan bangsawan ini supaya tidak dihukumkan potong tangan. Apa Rasulullah kata? Wallahi law kana Muhammadin law kana Fatimatu binti Muhammadin suriqat laqata'na yadahu. Atau kama qala Rasulullah SAW, jikalah Fatimah binti Muhammad, diisytiharkan bukan Fatimah yang lain, Fatimah binti Muhammad anak Rasulullah itu mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Clear? Tidak ada maksudnya adalah anak aku nanti aku pusing, tak ada. Okey, oleh kerana itu keadilan berlaku di sana. Keadilan berlaku di sana. Itu belum lagi bagaimana keadilan berlaku, dibuka pintu rezeki, pintu segala-galanya, sehingga tidak ada orang miskin pada zaman Umar Ibn Aziz di kawasan dia. Di Baghdad tidak ada orang miskin sehingga dipenuhi dalam khazanah negara itu, Baitul Mal, yang tak ada orang minta. Yang kita ni tak cukup-cukup. Tuan-tuan dan perempuan, keberkatan turun dari langit, keberkatan keluar dari bumi disebabkan apa dia? Ittiba'ur Rasul. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana pentingnya ilmu dalam bab-bab yang begini. Jadi yang kelima, memperbanyakkan amal soleh. Memperbanyakkan amal soleh ini, yang perlu kita tahu, yang disebutkan amalan soleh ialah amalan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, apa dia? Amalan mengikut apa yang Rasulullah ajar ataupun mengikut ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia amalan soleh. Kalau tak bersamaan dengan Rasulullah ajar, bukan amalan soleh. Walaupun banyak hebat kita buat, walaupun sedunia yang akan buat, tidak dikira sebagai amalan soleh. Tetapi amalan soleh ini dikira apabila kita mengikut apa yang Rasulullah buat dan juga kita mengikhlaskan diri dalam pengabdian kepada Allah. Cukup lengkap dua ciri-ciri ini, okey, boleh terima. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak tahu amalan soleh, ambil hadis tu sebagai kita kata tapisan kita. Tapisan kita. Okey, ambil hadis. Bab apa? Sunat duha. Okey, tengok sunat duha. Okey, ada tak? Okey. Solat duha, sunat duha begini. Ada hadis. Okey, alhamdulillah, boleh beramal. Solat sunat tahiyatul masjid, tengok ada. Okey, boleh beramal. Solat sunat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar. Oh, ada. Okey, boleh beramal. Solat sunat awal tahun. Cari ada tak? Tak ada. Jangan beramal. Kenapa? Itu bukan ittiba'ur Rasul. Sedangkan Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tengok lagi. Doa akhir tahun, ada tak? Tak ada. Maka berhati-hati. Okey?
Jadi ini di antara perkara-perkara yang agak menarik untuk kita saksikan bahawa amal soleh ini perlu betul. Walaupun tuan-tuan dan perempuan buat sedikit amal soleh, sikit je. Satu rakaat misalnya, satu rakaat witir. Sikit je. Duduk pula tu. Ya, ringkas pula tu. Fatihah kuliah, Fatihah kuliah, dah sujud. Ataupun Fatihah kul huwallah. Dah habis satu rakaat. Lebih diterima Allah daripada tuan-tuan, puan-puan buat bertahajud kononnya daripada malam sampai ke subuh. Dengan tidak ada solat-solat yang betul. Satu. Ya, dengan cara yang salah. Dua. Maka di situ lebih baik kita solat satu rakaat iltizam mengikut sunnah, dah tentu ada ganjarannya berbanding buat amalan sebanyak-banyaknya tetapi di sisi Allah tidak diterima. Baik. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan memberi kehidupan yang baik kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh serta memisahkan antara keduanya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu dia. Berarti ganjaran yang baik mereka akan diberikan dengan apa yang mereka lakukan. Okay? Jadi ayat ini Allah keluarkan lelaki dan perempuan. Maksudnya dua-dua. Ya. Kemudian kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maksudnya kehidupan kita ni di dunia ini akan menjadi kehidupan yang baik. Aman, selesa. Dan kehidupan di akhirat kita akan mendapat ganjaran yang besar. Tidak disangsikan lagi bahawa maksud kehidupan yang baik salah satu adalah kehidupan dihiasi dengan akhlak mulia. Berarti dengan petunjuk itu, maka kita berada dalam keadaan akhlak yang mulia. Maka akhlak ini akan menggambarkan kedudukan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul mengikut cara yang Allah ajarkan. Dalam hal ini, perpaduan antara iman dan amal soleh merupakan sarana efektif untuk memiliki akhlak yang mulia. Okey? Gabungan di antara dua akhlak yang untuk menjadikan akhlak yang mulia itu apa dia? Yang ini amal iman dan amal yang soleh. Ya, iman dan amal yang soleh mesti digabungkan. Okey, kalau kita tak gabungkan maka ianya akan tidak jelas dalam bab ini. Sinergi antara kedua hal tersebut merupakan faktor terbesar yang menjadikan segala urusan mudah serta dicurahkannya keberkahan pada akhlak, amal dan umur. Okey, jadi gabungan dua perkara iman dan amalan soleh ini dia akan memberkati kepada akhlak, amal dan umur. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Okay? Ini di antara busyra, khabar gembira bahawa Allah campakkan perasaan kebaikan di dalam hati-hati orang yang mempunyai iman ataupun orang yang mempunyai iman dan amal yang soleh ini berterusan dan beristiqamah. Syekhul Abdul Rahman As-Sa'idi menjelaskan mengenai makna ayat ini. Ini sifat kasih sayang dalam hati merupakan wujud nikmat Allah kepada hambanya yang memadukan antara iman dan amal soleh. Allah berjanji akan menjadikan mereka dicintai di hati para kekasihnya, juga penghuni langit dan bumi,
Setelah mendapatkan kecintaan tersebut, semua urusan mereka akan dimudahkan dan akan banyak kebaikan didapatkan. Begitu pula setiap doa petunjuk penerimaan dan kepimpinan akan diraihkan. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu perkara yang terlalu besar yang berkaitan dengan iman dan amal dengan cara yang betul, maka akan dicampak perasaan kasih sayang makhluk di bumi, terutamanya orang-orang yang berada mengikut jalan Allah yang sebenarnya. Jangan main. Ya, jadi dengan perkara ini agak serius bagaimana kita untuk meraihkan perkara-perkara yang terbaik. Saya agak tertarik dalam bab-bab setengah ulama membicarakan tentang dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita dia akan menghilangkan banyak benda. Tuan-tuan dan puan-puan, hubungan kita dengan Allah, terutamanya di waktu malam bertahajud, itu adalah hubungan, ya, kita berhubung dengan Allah. Saya nak terang tak tahu, tapi saya boleh menyampaikan bahawa jika mereka-mereka yang selalu bertahajud di tengah malam akan merasakan kemanisan hubungan, seolah-olah dia berbicara dengan Allah, seolah-olah memang berbicara waktu kita mengadu, ya Allah ampunkan aku, ya Allah, kan. Kita berhubung dengan Allah dalam siri solat munajat kita, memang terdapat satu kemanisan bagi mereka yang pernah berada di alam itu. Tetapi kadang-kadang bila kita melakukan dosa, itu yang menggerunkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, pada satu ketika kita pernah merindui seseorang, ya, waktu zaman muda, ya, merindui kekasih ataupun suami isteri kita yang baru kahwin, merindui, tidak dinafikan. Ya, apatah lagi orang yang dah berkahwin, merindui. Sehingga Umar bertanya kepada anaknya Hafsah, ya, sampai berapa lamakah tahap perpisahan seorang lelaki dengan isteri mereka boleh bertahan. Ya, begitu sekali pertanyaan. Ya, merindui itu akan berlaku. Bila dah jumpa, Masya Allah, kita akan excited. Nak jumpa tu kita akan beli berbagai-bagai. Ya, kita akan sediakan, okey nak makan kat mana, kita semua merancang dalam keadaan kita gembira untuk bertemu dengan orang yang kita sayangi. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, kemanisan yang mana kita perolehi mencintai Allah, bermunajat kepada Allah, itu manis. Itu manis. Tetapi kadang-kadang ianya akan terhalang disebabkan dosa-dosa kita. Bayangkan kita merindui dengan Allah, tiba-tiba kita terhalang, tak dapat nak bangun di waktu tahajud di tengah malam. Tak dapat nak bangun. Disebabkan apa? Terputusnya hubungan kita dengan Allah disebabkan dosa kita. Seolah-olah dia menghalang kita. Ya, akan bangun di kalangan tabi'in, ya, tabi'in menyesal. Dia meratapi kerana tak boleh bangun di tengah malam. Yakni hubungan dia terputus pada hari itu, sedangkan kita sentiasa berhubung, bermunajat dengan Allah pada 1/3 akhir malam, disebabkan Allah mengatakan dia turun di langit bumi dan dia offerkan kepada kita pengampunan, doa yang mustajab dan segala-galanya. Terputus. Ini kesan dosa. Ya, dosa memutuskan hubungan baik kita dengan Allah. Jadi orang yang dah ia sangat nak berjumpa, tiba-tiba tak boleh. Macam mana perasaannya? Ya, perasaan kecewa sekecewa-kecewanya. Mula nak marah, mula segala-galanya. Ya. Kalau ada penghalangnya, dia akan marah penghalangnya. Jadi begitulah kedudukan akhlak kita dengan Allah sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau kita hidup dalam jiwa yang mencintai Allah, kita akan merindui. Ya, 1/3 akhir malam adalah tempat kita bermunajat. Oleh kerana itu disebutkan dalam sebuah hadis, Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahabbahu. Qala fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama'i fa yaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fa yuhibbuhu ahlus sama'. Qala thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqulu inni ubghidu fulana fa abghiduhu. Qala fayubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama' inna Allah yubghidu fulanan fa abghiduhu. Qala fayubghidunahu thumma tuwadda'u lahu baghda'u fil ard. Maksudnya,
Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril lantas berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun serta-merta mencintainya. Ini menunjukkan makhluk yang paling rapat dengan Allah adalah Jibril. Ya, Jibril adalah makhluk yang paling rapat dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bila beriman dengan malaikat dalam bentuk yang begini, apa dia datang dalam minda saya? Berarti tidak ada makhluk yang lebih rapat dari Jibril. Dan Jibril ini tahu apa arahan-arahan Allah, apa yang diarahkan oleh Allah. Ya, ambil perhatian. Lalu dia ambil, lihat dalam hadis, dia bagi, pertama, dia mencintai kepada apa yang Allah cinta. Lihat ya. Kemudian, yang kedua, apa berlaku? Setelah dia mencintai apa yang Allah cinta, dia bagi tahu kepada penduduk di langit apa yang Allah suka dan hendaklah kamu suka. Tanpa mengurangkan atau tanpa menambahkan. Nampak ya? Oleh kerana tu bila kita bicarakan amalan soleh yang dibuat oleh Rasulullah yang ambil dari Jibril alaihi salam, bulat-bulat dia ambil, dia arahkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah ambil bulat-bulat seperti mana Jibril berikan. Berarti tidak ada penokok tambah sebenarnya. Bagaimana kita boleh memikirkan seolah-olah Rasulullah ni tak lengkap, tak cukup amalan, apa salahnya kami nak buat amal soleh yang lain walaupun tidak ada wahyu? Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, saya tak faham benda ini melainkan dalam kaedah begini. Maksudnya kita ambil daripada Rasulullah secara pure apa yang dibawakan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Barulah amalan itu amalan soleh yang pasti diterima oleh Allah. Berbandingkan ikut suka akulah, aku nak berzikir macam mana, aku nak terloncat-loncat macam beruk ke, itu suka akulah. Kamu akan menyaksikan amalan kamu tertolak. Kenapa? Kamu berzikirlah mengikut cara Rasulullah. Subhanallah. Simple benda ni. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun serta merta mencintainya. Kemudian berseru kepada penghuni langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Penghuni langit pun serta merta mencintainya. Dan setelah itu dia terima, yakni dicintai oleh manusia di bumi. Okay? Manusia di bumi datang mencintai orang yang dimaksud. Tu pasal Rasulullah SAW dicintai sebenarnya. Dipuji, diagungkan mereka. Mereka tahu mereka membenci Rasulullah bukan kerana akhlaknya, bukan kerana apa yang dimilikinya, tetapi kerana kebenaran itu yang mereka tolak. Nampak tak? Mereka terima. Kalau kita saksikan dalam perjalanan yang diceritakan Abu Sufyan dengan Hercules, Raja Rom itu, dia tentang pribadi Rasulullah. Mereka akui Muhammad ini orang yang baik. Kalau kita saksikan orang-orang yang meninggalkan hutang, ya, meninggalkan barang kepada Rasulullah, dia percaya bahawa Rasulullah ini orang yang amanah. Dia tak tinggal pada Abu Lahab. Dia tahu Abu Lahab ni pelahap, habis hartaku. Dia tak tinggal kepada Abu Jahal. Begitu kedudukan Rasulullah. Dan dikatakan dalam program Rasulullah, penyambung silaturahim, membantu orang yang susah, yang semua dikenali sehingga Rasulullah digelarkan Al-Amin. Dikuatkan lagi pada hari dia berdiri di padang di Bukit Safa, dia memanggil semua orang Arab sehingga wakil-wakil dihantarkan. Kalau tuannya tak pergi, lalu dikatakan kepada mereka, apakah kamu mempercayai aku jika aku mengatakan bahawa di belakang Bukit Safa ini ada tentera bersedia untuk memerangi kamu? Lalu mereka mengatakan, kami membenarkan kamu Muhammad kerana kamu tidak pernah sekali-kali menipu. Takkid, confirm. Ya. Ni dia akhlak yang mulia. Sehingga diterima oleh hatta orang kafir pun mengakui. Tapi sekarang kita berhadapan dengan masalah. Ya. Orang kita pun tak suka kita. Orang sunnah pun macam punah disebabkan perangai-perangai mereka.
Yang tak jaga akhlak, yang tak jaga peribadi, yang bercakap dengan perkataan yang tidak baik, yang menipu itu, menipu ini, itu bukan orang sunnah. Ya, mereka menggunakan nama orang sunnah. Berakhlaklah tuan-tuan dan puan, kita kena jaga dalam bab-bab ini. Supaya Allah yang mengisytiharkan suka. Maka dia akan turun kepada malaikat Jibril, malaikat, sehingga makhluk di bumi akan menerima kita. Baik. Dan setelah itu dia diterima, yakni dicintai oleh manusia di bumi. Dan apabila Allah membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril lalu dia berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Jibril pun serta-merta membencinya. Kemudian berseru kepada penghuni langit, Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Dan penghuni langit pun serta-merta membencinya. Dan setelah itu tidak diterima, yakni dibenci oleh manusia di bumi. Ya, jadi tiba-tiba orang-orang yang dibenci oleh Allah, dia akan dibenci oleh manusia di bumi. Orang sebenarnya setengah tu bukan dia suka Abu Lahab tu, tetapi dah terpaksa. Ya, bukan suka Abu Jahal tu, tetapi dia dah terpaksa kerana dia adalah tokoh korporat pada ketika itu. Ya, duit banyak boleh beli orang. Maka mereka buat kerana terpaksa mengikut. Ya. Begitu juga kalau kita menyaksikan pada kejadian Qarun yang ditenggelamkan, bukan orang suka sangat Qarun tu. Orang suka pasal reta dia tu. Dia sudut perangai Qarun, tak ada siapa yang suka. Tu pasal bila mereka bercita-cita, kalau boleh nak jadi seperti Qarun, bukan jadi perangai Qarun, tapi harta Qarun tu. Tapi bila tenggelam, dengar apa dia kata? Ya, bila bila Qarun ditenggelamkan, ya, lalu mereka kata nasib baik kita tak jadi macam Qarun. Tu dia kesudahannya. Kesudahannya nasib baik tak jadi macam Qarun. Tadi beria sangat. Kerana mereka terpaksa. Tu dia. Berbeza dengan iman. Dia atas kerelaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Maka Islam itu dengan sifatnya yang baik itu menyebabkan orang masuk Islam dalam keadaan rela, redha, bukan kerana paksa ataupun sebab-sebab tertentu. Bila Hercules tanya kepada Abu Sufyan, bagaimana kedudukan orang yang masuk Islam, adakah dia bertambah ataupun berkurang? Ya, lalu Abu Sufyan mengatakan pengikutnya makin bertambah. Itu dia. Itu iman. Dia mengikut bukan kerana harta. Kerana waktu itu tidak ada janji harta. Ya, di Mekah mana ada janji harta? Tetapi janji mereka pertolongan Allah. Di situ menunjukkan penekanan akidah begitu dahsyat. Yang mereka letak hanya Allah, syurga dalam dada mereka. Yang mana kita nak tekankan dalam bab ini, tu yang kena ada. Okey. Baik. Beriman kepada Allah disertakan dengan amal soleh akan mengantar manusia kepada akhlak mulia. Orang yang beriman dan beramal soleh mendapat kemudahan untuk memperbaiki akhlaknya. Oleh kerana itu, dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati orang-orang yang taat di dalam berislam umumnya memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya, hampir semua orang yang berakhlak tercela menyimpang adalah orang yang tidak taat pada agama. Ya. Sehingga kan Rasulullah mengajarkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia berkata baik-baik, hendaklah dia berkata baik-baik ataupun dia diam. Itu dia. Beriman dengan Allah, hari akhirat. Dua tu dikaitkan. Beriman hari akhirat tu, itu pasal tuan-tuan dan perempuan sebaik-baiknya dalam minda kita bab berkaitan dengan liku perjalanan hari akhirat tu ada dalam minda kita. Ya. Liku-liku di dalam perjalanan hari akhirat tu kena ada dalam minda kita supaya kita ni dah set dah, menakutkan perjalanan yang begini belum tentu aku lepas. Sebentar saya ambilkan. Ianya amat penting kerana apa? Ianya dapat kita pelajari bagaimana kedudukan kita menuju alam akhirat, ya, yang menggerunkan itu. Tetapi berapa ramai yang ambil kisah sangat, ya.
Ini di antara contoh yang mana poster yang pernah saya buat dan pernah kita buka dulu sebentar dalam pembelajaran kita. Okey, ini dia. Poster terbalik. Perjalanan dan liku-liku hari akhirat. Bermula daripada dunia. Lepas tu, ya, kubur. Tiupan sangkakala untuk mematikan. Tiupan sangkakala untuk menghidupkan. Lepas tu perjalanan seterusnya ke bawah tu pula. Ya, al-hasyar. Dikumpulkan. Kemudian syafaat. Kemudian penyerahan kitab. Kemudian hisab. Kemudian al-mizan. Nampak tak perjalanan itu? Ya. Kita tengok sampai al-mizan ini. Kedudukan kita bagaimana? Belum tentu selamat. Okey. Tetapi orang kafir dimasukkan ke dalam neraka selepas al-mizan. Lepas tu al-haud. Ya. Yang mana bukan semua yang akan memiliki al-haud. Kemudian ujian ke atas orang mukmin. La ilaha illallah panjangnya. Lepas tu berjalan lagi sampai ke neraka titian sirat. Sebelum tu ni di bahagian bawah ni. Ya. Mana tadi? Di bahagian bawah ni. Ya. Sorry. Di bahagian bawah ni. Di mana tempat berkumpulnya orang mukmin dan orang munafik. Yang disebutkan di dalam surah Al-Hadid ni. Lepas tu baru titian sirat. Di neraka bawahnya titian sirat ni. Kita ingat dah selesai titian sirat, aku berjaya dah. Ni ada lagi yang disebutkan Al-Qantarah. Tempat balas dengan balas Al-Qantarah ni. Ya, balas apa yang pernah kita lakukan di muka bumi, maka dibalaskan. Lepas tu barulah syurga. Tu dia perjalanan. Set beriman dengan alam akhirat. Ianya bukan satu perkara main-main. Subhanallah, tak lepas tuan-tuan dan puan, panjang perjalanan ini. Panjang sangat-sangat. Perjalanan ini panjang sangat-sangat. Panjang yang menakutkan. Kita di dunia berapa? 63 tahun. Tetapi di alam akhirat satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Di dunia. Dan perjalanan itu alam kubur. Berapa lama tak tahu, tiupan sangkakala yang berakhirnya dunia ni. Adakah kita berada pada waktu itu? Ya, kalau kita berada pada waktu itu, berarti kita di antara orang yang paling buruk di muka bumi. Lepas tu dihidupkan semula tiupan sangkakala kedua. Bagaimana keadaan? Belum lagi kita dikumpulkan, baru dihidupkan dalam keadaan seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, maka waktu itulah kita seperti belalang-belalang yang keluar untuk berkumpul. Ni dia. Kemudian di waktu ini, ya, Al-Hasyar dikumpulkan. Maka di situ kita nak mencari syafaat lagi, penyerahan kitab-kitab kita yang berbagai-bagai perangai yang kita buat. Lepas tu hisab pula tu, dahlah hisab, ia menjadi penghalang yang besar sehingga sekecil-kecil pun dihisab. Belum lagi tu masuk syurga. Kat situ takut tersadarnya ramai orang tersadar dan tidak dinafikan di kalangan manusia ini terselamat. Yang disebutkan di kalangan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua, ya, kita harapkan kita ni dapat, ya, di kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, ya, ianya bukan satu perjalanan main-mainan. Apatah lagi usia kita dah hampir sampai penghujung. Bukan nak menakutkan kerana Rasulullah dah bagi tahu kedudukan expired umat ini, ya, kebanyakan umat aku di antara 60 ke 70 Hijrah. Kalau 60 Masihi, umur kita 63 Hijrah dah waktu itu. Ya, berarti waktu Rasulullah dah wafat. Imam Syafi'i yang agung umurnya pun mati dalam usia 54 tahun Hijrah. Muda. Ya, kita pun dah melepasi ke, dah sama ke, hanya Allah yang mengetahui, tetapi dia meninggalkan ilmu. Kita tak ada apa-apa lagi, baru nak start. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan diri kita dalam kekosongan. Jangan biarkan diri kita tidak mengenali Allah sebelum kita mati. Jangan biarkan diri kita tidak beriman kepada Allah, beriman hari akhirat dengan betul sebelum kita mati. Itu di antara bekalan yang paling penting, paling baik dan paling menentukan kedudukan syurga ataupun neraka. Baik.
Hal ini tidak mengherankan. Segala jenis ibadah selain mendekatkan pelakunya kepada Allah, dia akan melatih pelakunya untuk mencantikkan dirinya dengan akhlak mulia. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan menempa seorang hamba hingga menjadi manusia yang seutuh dan mampu berakhlak mulia. Solat misalnya, ibadah solat mendidik manusia dalam berakhlak dan berfikir. Ia sebagai penghubung antara manusia dengan Rabbnya dan akan menguatkan hendak serta bisa melatih kesabaran dan kontrol diri. Ya Allah berfirman, wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah solat, sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini di antara perkara yang penting untuk memastikan ya kita, anak-anak kita yang wajibkan solat. Jangan biar anak kita tu leka solat, terutamanya ialah solat fardu lewatlah, jangan. Kenapa? Allah kata sesungguhnya solat akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, anak kita tu ajar, mudah-mudahan satu hari hati dia terpaut juga. Ya, paling kurang dia duduk dengan kawan, aku nak solatlah. Dia ada. Ya, bila disebut tu kawan-kawan yang lok-lak pun dia akan terasa juga. Itu yang kadang-kadang ikut jadi dakwah. Maka solat jaga, kerana dia akan menjaga seseorang itu. Ya, dulu kadang-kadang kenapa budak-budak ni, kita misalnya budak tahfiz kena pakai kopiah, kerana sebenarnya dia main peranan. Ya, mereka nak lok-lak kat luar tu, dia terkawal. Kamu ni pakai kopiah duk main benda tak? Dia jadi macam tu. Orang akan tegur. Jadi mereka pun jaga je. Okey, oleh kerana tu dalam bab ini solat akan memelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kerana Allah yang mengatakan. Kemudian dalam solat juga diajar berbagai akhlak mulia seperti ketenangan dan khidmah. Rasulullah bersabda, "Iza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa alaikum bis sakinah wal waqar wa la tusri'un." Apabila kalian mendengar iqamah, maka segeralah berjalan mendatangi solat. Walaupun demikian, hendaklah kalian tetap tenang dan tidak terburu-buru. Ya, maksudnya jangan pergi, aku dah lambat, pergi kejar lari-lari nak duduk saf awal, ya, lepas tu mula bila solat Allahu Akbar. Tak boleh. Dia tenang, hak mana dapat. Ya, baik. Di samping itu, pelaksanaan solat tepat pada waktunya mengajar kita tentang peraturan, keteraturan dan keseriusan dalam menjaga waktu. Jika terbisa mengejarnya mengejarkan tepat waktu, kita akan terlatih untuk disiplin menjauhi kemalasan. Ya, ini di antara perkara yang amat penting. Dalam bab solat memang kena awal waktu. Dalam bab solat kena awal waktu. Kerana akhir waktu sifat munafik. Dan kalau kita awal waktu, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita ni maklumat kita dah hilang. Ya, kita rasa solat tu awal waktu, akhir waktu serupa je. Ya, tak, lain. Ya, berbeza seorang yang masuk awal waktu dengan orang yang masuk, alah tak apalah akhir pejabat nanti kita masuk. Lain. Ya, cuba buat kat pejabat. Kan? Rasanya kena buang kerja mau. Itu kat pejabat. Kita masuk lewat sikit, punch card tengok merah dah mula. Ya, dipertikaikan. Kemana kamu? Apa alasan? Maka dipotong gaji. Setiap second kita lewat diambil kira. Itu kalau kerja pejabat. Dengan Allah, nasib baiklah Allah tu Maha Pengampun. Ya. Tetapi kita menilaikan. Sebentar saya tunjukkan bagaimana yang dimaksudkan solat. Ini kita balukin sikit. Okey. Dia puncanya, kalau kita tengok dalam handphone kita dahululah, handphone dulu, sekarang dah agak lain sikit. Ataupun macam kita isi minyak tu dah sampai mana, ataupun bateri tu dah sampai mana, kita akan tengok, ya. Di dalam kereta satu ketika dahulu ataupun dalam telefon kan, bila bateri dah nak habis macam tu keadaan dia kan. Boleh nampak ke?
Okey. Ya, begini. Jadi, kalau banyak tu, dia begini kedudukannya. Penuh. Berarti orang yang solat pada awal waktu, sini kedudukannya, dapat penuh. Full. Full tank. Tetapi, bila seorang itu lewat, datang solat, maka dia terhilang satu ni. Dia terhilang. Ya. Habis dia masuk waktu ni. Tahu tak, kurang dah pahala dia. Bukan sedikit. Itu pasal setiap second, bila masuk je waktu solat, setiap second tu dia ambil kira. Dia macam orang pergi masjid pada hari Jumaat. Siapa lewat, dia dapat apa? Dalam hadis. Ya, yang lewat tu telur ayam. Awal seperti lembu, unta. Tapi yang lewat tu seperti telur ayam. Dan lewat lagi teruk. Okey. Kemudian, bila dia lewat lagi, didapati waktu solat dia, ganjaran pahala tu dah makin berkurang. Dah tak seperti yang pertama ni. Dah tak seperti kedua. Dia lewat lagi. Ya. Maka pahala dia berkurang. Dah tinggal banyak ni. Dah habis dah. Pahala besar-besar tu dah habis. Tinggal banyak ni. Tak apalah, solat juga. Lepas tu dia solat waktu begini. Maka pahala dia lagi berkurang. Tinggal banyak ni je pahala dia. Maka tiba-tiba dia solat waktu begini. Maintain solat begini. Tahu tak solat di akhir waktu? Tahu tak kita apa hukum solat di akhir waktu? Solat di akhir waktu adalah solat orang munafik. Dia solat juga. Tetapi Rasulullah kata, solat orang munafik. Na'udzubillah. La yazkurunallaha illa qalila. Allah kata, mereka itu orang munafik, tidak melakukan solat melainkan mengingati Allah melainkan sedikit. Oleh kerana tu kita dilarang ya melakukan solat ikut suka kita. Tak boleh. Ya, kerana ada waktu-waktu dan kita akan rugi. Kita akan menyaksikan kerugian. Kecuali dalam bab ini solat berjemaah. Berjemaah pahala dia walaupun dia lambat, ya jemaah itu lambat, maka dia tetap pahalanya besar. Jemaah masjid ya, bukan jemaah di rumah. Jemaah di rumah tidak diambil kira. Okey. Maka ini dia. Ini kaedah solat, awal pahala dia besar. Ya, semua ni besar. Tetapi bila dah masuk ke bawah, makin kurang. Ini juga kaedah yang digunakan kepada wanita-wanita di dalam rumah. Kena ambil perhatian wanita-wanita. Ya, supaya jangan, ala periuk masak gini, saya masak basuh kain. Tak. Itu bukan urusan yang perlu dijadikan hujah untuk kita melepaskan diri dengan Allah. Okey, baik. Boleh faham ya? Kemudian mana tadi? Ibadah puasa juga demikian, ia mendidik kita untuk mengontrol diri dan menahan gejolak hawa nafsu. Ibadah puasa juga termasuk perkara yang diberikan oleh Allah untuk kita menguasai diri kita. Ini di antara saya amat suka berkaitan dengan bab puasa ini. Dia ada satu sifat yang terbaik yang Allah berikan, yang disebutkan dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kamu tentu tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kamu. Jadi puasa memiliki sifat yang terbaik ini yang disebutkan dalam hadis, sifat ihsan. Ya, sifat ihsan ni, ya kita tahu Allah melihat kita. Pasal orang yang berpuasa, misalan contoh orang yang bekerja, CCTV duk perhatikan dia. Ya, kerja dia Masya Allah, baik, teliti. Dan tiba-tiba CCTV tak perhati, dia datang pun lewat. Kerja keluar cepat, masuk lambat, keluar cepat. Ya, itu dia. CCTV. Itu pun CCTV. Okey. Tetapi bagi kita, Allah menyaksikan. Itu pasal orang yang berpuasa, dia tahap ihsan dia sampai ke muncak. Walaupun dia duduk di dapur tu, dia seorang-seorang tu, kalau ikut dia boleh ambil, dia hirup apa saja yang dia nak makan. Tapi dia tak akan buat. Nampak tak? Tinggi. Walaupun dia selam sungai, aku dahaga ni, ya Allah, aku minum lah. Dia tak akan buat. Kerana dia ada iman dia tu. Beriman kepada Allah. Dia ada perasaan.
Walau tak secara terus dia perasaan dia Allah melihat, tetapi dia tahu. Duduk bawah tudung saji itu dengan ikan ke dengan apa dia duduk, ya, dia takkan makan. Ini kelebihan, ya. Oleh kerana itu di ibadah puasa juga demikian mendidikkan untuk mengkontrol diri dan juga menahan hawa nafsu yang memuncak nak, tetapi sentiasa takut kepada Allah, ya. Oleh kerana itu puasa tidak sama nilaian yang dikatakan oleh Allah. Kalau kita dengar dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan sedekah, kan. Sedekah dia daripada 1 menjadi 700. Ganjaran pahala dia menjadi 700. Berbandingkan dengan amalan baca Quran 1 huruf 10. Begitu juga amalan-amalan soleh yang lain. Ada juga amalan yang berbeza. Tetapi pada puasa apa Allah katakan? Pada puasa aku yang memberi ganjaran kepadanya. Kenapa? Sebab puasa tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Ya, tengok Allah, ya, toya je orang tu, penat je orang tu. Dahsyat puasa. Tengok-tengok dia lah mastermind berbuka puasa sebelum waktu berbuka puasa. Ini pasal waktu saya ingat bulan Ramadan tu, kami pergi mandi sungai, ya, di Gombak tu mandi sungai. Ya, tiba-tiba datang satu grup budak-budak muda ni, nampak letih sangat, mungkin nak mandi. Rupanya merokok dekat situ. Ya, merokok, berkokok semuanya dekat situ. Subhanallah, ya. Na'udzubillah. Kemudian Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okay. Lepas tu Rasulullah bersabda, As-siyamu junnah fala yarfuthu wala yajhal wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Puasa adalah perisai dari seksaan api neraka. Maka apabila salah seorang dari kamu berpuasa, janganlah dia mengumpat. Nampak tak, ya? Apa jelas kepada ayat ni? Janganlah dia mengumpat dan berkata perkataan yang tidak senonoh. Jika seseorang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Itu dia adab orang yang berpuasa. Nampak tak? Dia melatihkan kita bukan berpuasa itu sekadar tahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu tahan dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga dan menjaga peribadi. Itu dia didikan puasa. Kerana apa? Kerana nak dapatkan puasa yang berkualiti, memerlukan kekuatan itu untuk menahan diri daripada perkara-perkara yang maksiat. Oleh kerana itu hadis yang berikutnya kita saksikan, Rasulullah mengatakan, Man lam yada' qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan tercela, maka Allah sama sekali tidak peduli dengan usahanya meninggalkan makan dan minum itu. Ya, berarti kalau kamu berpuasa tinggal makan minum kerana Allah, tapi kamu mengumpat, kamu buat perkara yang tak baik, berarti nilaian kualiti puasa kamu tak ada. Ya. Kamu datang kerja tapi kamu tak buat kerja, tapi gaji dibayar, kamu buat kerja cincai. Itu kaedahnya. Maksudnya kita datang kerja, kita tak buat kerja, diarahkan kerja, kita buat aja, lepas tu kita nakkan gaji yang sempurna. CCTV duk perhati pula tu. Ya, mustahil. Begitu juga dalam bab ini, kita berpuasa yang balasan hanya Allah yang mengetahui, tiba-tiba kita mengumpat sifulan perbuatan yang tak baik. Ya, apa gunanya? Kita tinggalkan lapar dahaga tapi kita tidak tinggal dari perbuatan-perbuatan itu. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang golongan muflis di akhirat kelak. Golongan-golongan yang muflis, golongan-golongan yang akan jadi bankrupt di akhirat kelak. Kerana apa? Dia datang dengan solat dia datang dengan puasanya, dia datang dengan zakatnya. Ditelitikan, Rasulullah menceritakan. Berarti datang dengan puasa, solat itu dah menunjukkan bahawa tidak ada satu amalan yang terbaik seperti amalan solat, sehingga Allah akan menghukum dia atau
hisapkan dia pertama sekali dalam siri-siri amal ibadat, solat. Kemudian akan ditanya tentang zakat dia, amalan yang di antara amalan yang terbesar, amalan puasa dia, amalan yang terbesar. Tetapi bila sampai di akhirat, semua amalan-amalan itu, ganjaran-ganjaran pahala yang dia dah nampak ganjaran pahala itu dan excited bahawa dia menyangka dirinya akan dapat pahala itu, tiba-tiba dikatakan ini amalan yang dibagikan, ganjaran pahala diberikan kepada si fulan. Kamu pernah mengumpat dia, si fulan. Mengumpat Ustaz Fadil. Nah, ambil. Bagi kat si fulan. Pernah mengumpat ni, bagi kat si fulan. Ini amalan saya. Disebabkan kamu mengumpat si fulan. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya agak menekankan perkara ini. Ya, bersungguh-sungguh supaya berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam orang-orang yang membatalkan siri amalan-amalan terbaik kita. Na'udzubillah, kalau kita membatalkan dalam siri amalan-amalan terbaik kita dengan mengumpat, mencela, ya, tuan-tuan dan perempuan, rugi kita. Kita ni kumpul duit banyak-banyak, duit pencen kita simpan, duit ni kita simpan, duit itu harga sampai berjuta. Tiba-tiba datang scammer, dia scamnya kita habis dalam satu malam. Agak-agak macam mana? Ya, macam seorang perempuan tu, dia kata saya simpan dalam sebuah bank tu, saya tak dapat tag mengatakan membenarkan benda ni boleh dikeluarkan. Tiba-tiba duit hilang. Kan? Walaupun sedikit nilainya. Ya. Habis. Kecewa. Apatah lagi banyak. Seorang, saya ingat anak saudara saya, ya, datang mesej, dia kata maaf puan, saya tersilap forwardkan. Dia tag tu saya terhantar pada puan, boleh forwardkan balik pada saya. Dia tak perasan, ya, bahawa mana ada tag tu boleh dihantar pada orang lain melainkan handphone kita je. Dia pergi forward habis duit dia. Nasib baik tak banyak, dia kata. Nasib baik tak banyak. Ya, tak perasan. Ya, scammer. Dan kita akan berhadapan masalah yang sama di akhirat. Maka kalau berlaku begitu pada muka kita. Kerana apa? Kita degil, masih lagi nak mengumpat, masih lagi nak berbicara hal peribadi orang Muslim, masih lagi dengan niat buruk hati kita, mulut kita tak jaga, maka kita akan merasakan perkara tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Maka berhati-hati. Kemudian berinfak di jalan Allah juga seperti itu akan mendidik dan melatihkan kita untuk mengikis sifat mementingkan diri sendiri, lalu membangun sifat suka berbagi dengan orang lain. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Yang infak pun begitu. Saya agak tertarik dalam bab infak ini, ya, bersedekah, terutamanya kita ada peranan kita masing-masing bagi orang yang ada duit, ya, ada kemampuan, maka bersedekahlah, tak apa, ya. Menginfakkan suatu benda yang pahalanya terlalu besar yang disebutkan sehingga 700 kali ganda itu, ia merupakan satu perkara yang menarik sebenarnya. Menginfak secara terang-terangan, menginfak secara rahsia, bagi makan itu sini, itu semua perkara yang amat besar pahalanya. Bahkan yang mencuit perasaan saya, ini berlaku pada saya sendiri, ya. Jadi saya ambilkan kesimpulan yang cukup saya nampak ianya baik kepada kita untuk mencarikan ganjaran-ganjaran besarnya. Apabila cawangan kita sekolah di Bota tu, di Perak tu, saya dapat panggilan, Ustaz, sekolah kita dimasuk oleh pencuri. Saya kata, pencuri macam mana dimasuk? Yalah, tingkap tak digrilkan, tapi waktu itu mereka tak tutup tingkap dengan baik. Dan waktu itu kosong. Ya. Tiba-tiba seorang masuk melalui tingkap belakang, lalu dia ambil sedikit duit, lepas tu dia ambil makanan ke apa. Saya kata, apa yang dicuri? Duit apa? Rasanya makanan disebut. Siapa dia? Dapat tangkap, Ustaz. Dapat tangkap seorang wanita dengan anaknya. Jadi bila disebut seorang wanita tu, satu bab dengan anaknya, datang satu pertanyaan. Kenapa dengan anak? Nak mencuri dengan anak kan? Ya, anak kecil pula tu. Ya. Lepas tu diceritakan. Wakil saya ni cerita gini. Okey, tak apa. Saya akan jumpa. Kan? Lalu bila balik cuti saya pun jumpa. Ya, saya jumpa, saya bertanya, ya, kenapa kamu buat macam tu? Ya,
Ustaz, saya orang miskin kan. Suami saya di penjara adalah sebabnya, dan saya ada 3 orang anak. Jadi saya tak ada duit, saya tak ada makanan. Ya, minta orang tak bagi kan. Lepas tu, tuan-tuan dan puan, satu benda yang menarik dalam perhatian saya, ya, cara dia bercara tu baik, dia ada akhlak. Kemudian dia membicarakan beberapa perkara bahawa ialah dengan nak menanggung anak 3 orang, kecil pula tu, yang paling besar waktu tu darjah 2, ya. Lepas tu dalam keadaan suami dalam penjara, dengan dia keadaan mengharapkan Baitul Mal waktu itu, waktu yang dibagi hanya beberapa ratus saja, tak pasti 200 ke berapa, ya. Kita boleh nilaikan, tuan-tuan dan puan-puan, pertama dia terpaksa buat perkara tu, mengaibkan diri dia. Dia meminta pada orang bagi ke tak bagi, mengaibkan pada dirinya. Lalu saya berfikir, okey, macam ni, saya katakan, saya agak sikit. Baik, saya tengok, ni rumah siapa punya? Rumah kami dibagi tahu ini tanah orang, benarkan kami bina rumah melalui wakaf, badan kebajikan, ya, macam kerajaan bina tu lah. Okey, baik, tak ada bayar sewa, okey. Lepas tu tanya secara kasar, okey, apa-apa jangan mencuri. Tak ada, bagi tahu kita. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang paling penting dalam bab ini? Pertama, alhamdulillah, izin Allah, kita membantulah, ya. Dalam sekolah ke peribadi itu urusan kita. Yang paling penting kita membantu. Yang kedua, kita kena ingat bila kita membantu orang yang susah, Allah akan bantukan kita di akhirat kelak. Dalam hadis, seorang peniaga itu memudahkan orang yang membayar hutang supaya menangguh-nangguh, kerana mempermudahkan mereka. Allah mempermudahkan dia itu di akhirat kelak, ya, untuk dimasukkan syurga. Rasulullah terang-terang katakan begitu. Apa salahnya kita mempermudahkan? Kedua, yang saya agak tercuit perasaan, saya tak mau aibkan dia di depan orang. Kita cuba nak tutup keaiban dia, menadah tangan. Kedua, menutup aib dia, takut dia mencuri lagi. Kita tak mau dia buat lagi. Ya, mudah-mudahan Allah menutup aib kita di akhirat kelak. La ilaha illallah. Itu di antara amalan yang saya mengharapkan. Kenapa, tuan-tuan dan puan, keaiban kita ini Allah masih tutup. Kalau Allah bongkar keaiban kita, kita di antara orang yang bermasalah, orang yang banyak dosa, dengan dosa-dosa yang kita lakukan di zaman muda kita. Maka saya bertekad akan membantu, dan biarlah Allah menutup aib dia dan Allah menutup aib kita semua. Ya, jadi itu di antara perkara yang menarik dalam bab infak, ya, 2 perkara yang saya mengharapkan Allah memudahkan saya di akhirat, ataupun orang yang berderma kerana saya mendapat derma orang juga dalam bantu mereka ni. Dan yang kedua, Allah menutup aib kita dan aib orang yang berderma dan aib orang kita semua dalam menutup aib dia. Mudah-mudahan Allah berikan kita amalan soleh, Allah kuatkan kita untuk melakukan amalan soleh, dan Allah jagakan diri kita untuk melakukan amalan soleh mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan biarlah Allah yang menghukum kita menerima amalan kita, dan kita mengharap keredaannya dan kita mengharap kecintaannya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.